Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Haikal bin Yahya. Nombor matrik 073419. Hari ini saya akan menceritakan tentang tajuk Mabahi Ilaiyah, iaitu uh, pemikiran terhadap golongan Mu'tazilah dan juga Mujassimah. Pada mulanya saya akan menceritakan tentang sifat ketuhanan. Ketuhanan bermaksud kepercayaan dengan sepenuh hati dan secara mutlak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir semua makhluk dan tiada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai sesuatu, baik yang nyata maupun yang gaib, ataupun yang tersembunyi. Sama ada yang muncul dalam fikiran atau khayalan atau perasaan serta ia melampaui apa juga sifat yang disifatkan kepadanya. Dia melampaui bahasa apa juga yang digunakan untuk menceritakan mengenainya. Manusia dituntut agar beriman kepadanya. Cukuplah dengan beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan dan teguhkan iman tersebut tanpa membakar rahsia dirinya, kerana tidak ada jalan untuk meruntuhkan benteng memperkasakannya yang menghalang apa sahaja daripada berdampingan dan bersekutu dengan serta ia adalah esa. Contohnya ilmu khayalan. Dia adalah Allah Maha Esa. Dia adalah Maha Suci, Maha Tinggi dan Maha Besar daripada apa yang difikirkan, digambarkan, dikhayalkan, diibaratkan, ditekankan, dirasakan dan disifatkan. Bila dia mengatakan yang dia melihat dan mendengar, maka melihat dan mendengarnya tidak serupa dengan melihat dan mendengar yang tergambar dalam fikiran dan perasaan manusia. Walaupun dibentangkan 20 sifat yang dikatakan sebagai sifat-sifat yang wajib baginya, tetapi sifat-sifat tersebut bukanlah sifatnya hakiki. Dia tidak tertakluk kepada sepadan wajib, mungkin dan mustahil. Wajib, mungkin dan mustahil adalah sepadan dalam ilmu. Sifat-sifat 20 itu muncul apabila ilmu mencuba untuk memperkenalkannya. Perkenalan melalui ilmu itu hanyalah sekadar untuk menafikan sifat-sifat yang tidak layak baginya, bukan untuk menyatakan sifatnya yang hakiki. Dia lebih suci, lebih mulia dan lebih agung daripada apa yang dikatakan oleh ilmu dan daripada apa yang diperkenalkan oleh makrifat. Tidak ada ilmu dan tidak ada makrifat yang berkongsi kedudukan dengan keesaannya. Maha Esa bermaksud tidak ada ilmu dan tidak ada makrifat yang mengetahui dan mengenalinya. Akal bukanlah alat untuk mengetahuinya dan hati juga bukan alat untuk mengenalinya yang hakiki. Akal dan hati adalah alat untuk beriman kepadanya dan mentaatinya. Bila akal dan hati sudah tunduk dengan segala kelemahan dan kerendahan lalu menyerahkan kepadanya, barulah akal dan hati itu dikatakan Islam. Kami telah membuat analisis tentang isu berdasarkan video ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad yang bertajuk Kesesatan Faham Mujassimah dan Mu'tazilah di laman media sosial iaitu YouTube. Dalam kajian ini, kami akan menerangkan sedikit tentang ciri-ciri ahli Mujassimah yang bercanggah dengan pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah. Selain itu, kami akan memperkenalkan tentang biodata Ustaz Abdul Somad dan latar belakang beliau serta pendidikannya. Akhir sekali kami akan buat ringkasan tentang bahayanya pemikiran yang terpesong ahli Mujassimah dan Mu'tazilah dan kenapa kita harus berpegang dengan kefahaman pemikiran ahli Sunnah wal Jamaah yang berpandukan pegangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau adalah Prof. Ustaz Dr. Haji Abdul Samad Batubara dan juga mempunyai PhD. Umur beliau adalah 45 tahun, tarikh lahir 18 Mei 1977, terperai asahan Sumatera Utara, Indonesia. Mazhab beliau adalah mazhab Syafi'i. Pendidikan beliau, Ustaz Abdul Samad menempuh pendidikan formal sehingga ke peringkat kedoktoran. Beliau tamat sekolah dasar Al-Wasiliyah Medan pada tahun 1990. Kemudian beliau melanjutkan pengajar madrasah Sanawiyah Muallim Al-Wasiliyah Medan dan tamat pada 1993. Seterusnya beliau ke Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu dan tamat pengajian pada 1996.
Pada tahun 1998, beliau melanjutkan pengajian peringkat sarjana muda di Universiti Al-Azhar Kahirah, Mesir. Beliau melanjutkan pengajian sehingga tahun 2002. Usai pulang dari Mesir, beliau melanjutkan pengajian di Universiti Kebahasaan Malaysia, Bangi. Namun hanya sempat untuk 2 semester saja sebelum beliau berhenti. Allah berfirman di dalam kitabnya agung, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatin muhkamatuhunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayyun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a at-ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ulasan ceramah bagi ceramah beliau, kami sangat bersetuju dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad. Sesungguhnya ajaran yang dibawa oleh ahli mujassimah sangat bertentangan dengan sifat Allah. Mereka membaca kitab Allah dan mengambil kata-kata Allah secara zahir dan meninggalkan yang sir, iaitu tersembunyi. Sesungguhnya ayat Al-Quran penuh dengan kata-kata yang indah dan tersembunyi. Bahkan ada beberapa ayat Quran yang manusia tidak mampu menafsirkannya. Ayat tersebut kita hanya serahkan sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antara isi dan ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Surah Al-Imran ayat 7. Dalam ajaran ahli mujassimah, mereka mengatakan bahawa Allah itu mempunyai tangan seperti makhluk. Seperti mana firman Allah dalam surah Fath ayat 10, Allazi yubaiyunaka innama yubaiyuna Allah yadullah fawqa aydihim. Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas mereka. Selain itu, mereka juga mengatakan bahawa Allah beristiwa di atas arsy, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Surah Al-A'raf ayat 54. Melalui dua contoh ini, jelaslah bahawa ahli mujassimah mengambil ayat Allah secara zahir dan tidak mentakwilkan mengikut konteks ayat tersebut. Ayat-ayat tersebut tidak semestinya tidak mampu untuk mentafsirkan. Bahkan imam-imam terdahulu juga hanya serahkan maksud di sebalik ayat-ayat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kebanyakan ulama sekhalaf mengatakan bahawa ayat-ayat mutasyabihat sepertinya dipamerkan di atas boleh ditakwilkan sesuai dengan sifat Allah Ta'ala, seperti mana yang dikatakan oleh Imam Al-Bajuri. Maka jelaslah dari huraian kami di atas bahawa ulama salaf dan khalaf sepakat untuk mentakwilkan secara umum, kerana mereka mengalihkan teksnya seolah-olah menunjukkan satu hal yang mustahil bagi Allah. Adapun ulama salaf seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Amina billahi wa bima ja'a anillahi ala muradihu. Aku beriman dengan Allah dan apa yang datang dari Allah atas maksudnya yang tersendiri. Manakala dengan aliran Mu'tazilah yang diterangkan pada video di atas juga kami bersetuju, kerana pemikiran Mu'tazilah ialah tiada sifat bagi Allah, kerana Allah hanya punya zat sahaja. Bahkan golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa Al-Quran itu adalah makhluk dan bukan kalam Allah yang agung. Sesungguhnya Allah telah memberitahu tentang sifat-sifatnya dalam Al-Quran seperti kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kesabaran dan kemuliaan tetap kekal. Dalam surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Dalam ayat ini juga sudah jelas lagi bersuluh Allah Ta'ala mengatakan bahawa dia mempunyai wajah
Akan tetapi golongan Mu'tazilah menafikan sekaligus mereka tidak beriman dengan ayat Allah tersebut kerana mereka berpendapat bahawa Allah tidak ada persamaan dengan makhluk. Wajib kepada umat Islam untuk beriman dengan kesemuan ayat-ayat Allah Ta'ala dari awal hingga akhir kerana kata-kata dalam Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, kita patutlah mendalami ilmu mabahis ilahiyah bagi dapat mengetahui dan membezakan di antara ajaran Mu'tazilah dengan Mujassimah. Selain itu, kita haruslah mengikuti ajaran berlandaskan tauhid yang sebenar, seperti ajaran yang telah dipegang dan dijaga oleh golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Hal ini kerana golongan Ahli Sunnah wal Jamaah telah menjalankan banyak kajian dan mendalami ilmu tauhid, akidah dan lain-lain dengan lebih terperinci dan mendalam. Ulama-ulama sedunia juga telah mempersetujui golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ini membawa ajaran Islam yang sebenar dan mereka juga menjadi salah satu daripada ahli golongan tersebut. Akhir sekali, kita hendaklah mendalami maksud sebenar ayat Al-Quran agar tidak salah mentakwil ayat tersebut dan menjadikan Tuhan sebagai sifat makhluk yang dicipta olehnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.